dilarang, haram. Tak boleh kita nak doa keburukan sesama Islam. Maksud kata sesama Islam yang macam mana? Islam yang benar-benar Islam. Kalau dia tu satu orang yang mengaku saja Islam tapi tak pernah hidupkan Islam, tak pernah jalankan syariat Islam, tak pernah memenuhi tuntutan Islam, maka orang macam ni kita minta doa moga Allah Ta'ala bagi dekat mereka satu ruang hidayah dulu. Macam kita sebut 2-3 minggu ni pasal LGBT dan sebagainya. Hak kita sebut dah. Bila sebut kata hak, ada hak yang mereka minta yang kita kena bagi dan kita tak boleh halang hak tu. Ada 3 hak paling utama. Nombor 1, hak yang kita tak boleh halang, yang kita kena bagi dekat mereka untuk LGBTQ terutamanya adalah hak untuk bertaubat. Bila mereka nak taubat, kita haram halang. Itu hak dah, yang nombor 1. Nombor 2, hak untuk menyucikan diri dah. Maksudnya dia minta untuk tinggalkan perkara tu dan sebagainya, kita tak boleh halang. Kita kena support dah, encourage dah. Sebab tu kalau ikut dalam kaedah ni zaman Nabi SAW, kelompok ni tadi terus di-isolate, mereka terus dipinggirkan, dipencilkan, dipulaukan supaya tak campur dalam masyarakat, supaya dia boleh ambil satu iktibar bahawasanya kalaulah di dunia pun dia dah jadi macam tu, bukan dekat dengan makhluk yang biasa tetapi daripada Nabi SAW, maka dia punya kesan dia lagi dahsyat di akhirat kelak. Sebab tu yang kedua, kalau dia nak menyucikan diri dia, hak tu kita tak boleh halang. Tak boleh halang. Kemudian yang ketiga, hak dia untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Islam, yang tu pun kita tak boleh nak halang. Dia nak main ke masjid, dia nak main ke surau, dia nak mengaji, kita kena galakkan dia. Kita kena bagi semangat dekat dia, kita kena encourage dia supaya dia jadi orang yang senantiasa kekal, kental, duduk dalam jalan nak berubah. Tapi dah tahu kata kawan tu tukar jantina, laki jadi perempuan, jangan hampa pergi bagi hadiah telekung Siti Khadijah pula. Dia kata selamat bertaubat. Kata benda tu nanti dia lagi jadi dahsyat lah. Sebab tu bila sebut kata ruang ni, dia yang paling besar sekali, kita nak kena jaga nilai ataupun orang kata maslahat umum lebih daripada kelompok-kelompok yang melakukan perbuatan serong. Bahkan lepas saya duduk kata kenapa masyarakat memandang serong pada kami. Kita tak pernah serong pada makhluk tu, pada orang, pada manusia yang buat benda ni. Tak. Islam tak mengajak macam tu. Islam mengajak kita supaya kita memandang serong pada kemungkaran yang dia buat. Benda mungkar yang dia buat tu kita pandang serong. Tapi pasal dia yang buat, maka dia akan rasa. Yang tu kaedah dah. Tapi bila mana ada orang pula dia beritahu dengan LGBT ni, kita nak kena cari jalan yang paling mudah, tuan-tuan buka lah. Jalan yang paling baik boleh buat tak mau, jalan yang paling berat boleh buat tak mau. Hukuman dia tolak. Tak mau langsung hukuman. Bila kita buat program di banyak tempat lah, di di yang kita habaq itu ni di Pulau Jerejak, ada program di Cameron Highland dan sebagainya, pun mereka tak mau. Pendekatan secara Islam tak sesuai untuk human right. Of course, human right bukan Allah's right. Human right ni kita tuan-tuan pernah tengok tak dia punya orang kata saya nak abang macam mana, dia ada dia punya protokol itu, protokol human right ni, yang tulis dia tu tuan-tuan kenal tak siapa? Dia tulis sekitar tahun 70-an. Yang tulis itu adalah salah seorang yang terlibat dalam pembunuhan umat Islam di kamp pelarian Syarba Syatila. Dia buat protokol human right, and then dia masuk tahun 82, dia salah seorang yang ada dalam sesi dan juga orang kata waktu pembunuhan pelarian Palestin di Syarba Syatila. Macam mana dia boleh buat human right tapi dia tak tengok Muslim right punya manusia? Kenapa dia bunuh orang Islam? Pasal memang human right ni bukan nak mengangkat tabiat kebaikan Islam, dia cuma nak mengangkat orang kata gelojak nafsu manusia semata-mata. Macam itu kita habaq kata kes berkenaan dengan ada fahaman dalam masyarakat dunia, satu-satu fahaman yang disebut dia nak mengurangkan populasi orang yang duduk atas muka bumi. Dia guna perang.
Perang duk berjalan sampai hari ni. Perang juga berjaya mengurangkan populasi manusia. Dia guna penyakit. Penyakit pun boleh kurangkan populasi manusia. Dan salah satu benda yang boleh mengurangkan populasi manusia yang secara langsung yang kita nampak hari ni adalah dengan LGBT. Sebab skru dengan skru kan. Nak dengan nak. Laki sama laki dapat anak. Perempuan sama perempuan dapat anak tak? Tak ada. So bila ada nilai ni dalam fikir masyarakat, maka akhirnya penularan wabak LGBT ni tadi berjaya menyekat satu kelompok manusia yang mana Nabi senantiasa galakkan kita tambah zuriat. Tapi benda ni mai. Rupanya dia lagi dahsyat daripada komunisme. Kalau komunisme ni dia ada sekat untuk seorang, dua orang, tiga orang macam tu, kan? Tapi pokok ni lagi berat. Pasal dia tak bagi tu menafikan kehidupan selepas pada tu. Hari ni bila kita tanya kalau orang kahwin, laki kahwin laki, anak nak buat macam mana? Letak anak, ambil anak angkat. Baik, kalau kamu duduk dalam satu negara yang semuanya mengamalkan LGBT ni, maksudnya dia bukan ada tidak ada bisexual, cuma dia laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, macam mana kaum Nabi Lut alaihissalam, maka mereka ni tadi akan mewujudkan satu generasi bangsa yang bangsat. Pasal apa? Tak ada dah keturunan lepas pada tu. Tak ada dah keturunan. Pasal tak boleh main. Sebab tu kaedah ni tadi disetujui oleh ada sekumpulan manusia yang sedang cari jalan nak mengurangkan populasi masyarakat dunia, dan mereka lah sponsor yang paling besar dalam bab-bab ni LGBT. Dan LGBT ni adalah benda yang worldwide. Kalau orang kata benda ni benda yang tabu dalam masyarakat ke apa ke, mungkin satu ketika, tapi hari ni dia adalah satu benda yang cukup universal. Pasal apa saya kata macam tu? Newcastle tahun 2016, Newcastle, kenal Newcastle? Kelab bola sepak Kota Baru, Newcastle, kan? Di London lah, jangan Newcastle kita Kota Baru je. Newcastle satu-satunya kelab dalam Premier League, Barclays Premier League, English Premier League, yang tidak meletakkan kapten punya cekak tu bendera Pride LGBT. Satu-satunya kelab lain semua sokong, tapi dia tak mau. Dan disebabkan dia tak mau pakai benda tu, maka kelab Newcastle kena denda pada tahun tu lah. Tahun ni Allah Alam lah. Begitu jugalah dengan beberapa syarikat-syarikat besar dunia yang mana jadi pelobi utama untuk kelompok ni bergerak. Dan bila sebut kata benda ni juga tuan-tuan, mereka dalam bab wang yik tak risau. Wang yik cukup tak risau punya. Bila kita jumpa, kita sembang, bab duit memang tak risau. Pasal merata corok dia dapat. Dan di luar sana berduyun-duyun orang-orang tertentu, syarikat-syarikat tertentu yang nak salurkan benda ni. Sebab tu bila sebut kata LGBT ni, kita cuba cari jalan juga untuk menyekat dalam masyarakat kita. Dan bila dah lama terdedah dalam 2-3 minggu ni, anak-anak pun mula tanya, kan, LGBT tu apa dia Walid? Ayah, LGBT tu apa? Kita buat LGBT tu tokwa. Pasal tokwa, pasal dia goreng pun boleh, masak lemak pun boleh, makan saja pun boleh, buat masak ayak pun boleh, dalam lontong pun hang jumpa, dalam bihun pun hang jumpa, dalam pasumbut pun hang jumpa. Tokwa maksud dia apa? Mereka nak buat ikut suka mereka. Tokwa, kan? Tokwa ikut suka kita nak buat apa? Tapi kita nak bukan tokwa, kita nak takwa. Pasal takwa ni kena ikut suka Allah. Dia tak boleh ikut suka kita. Kalau ikut suka kita tu nama dia tokwa. Sebab tu kalau sebut kata nilai ni, benda yang paling besar kita kena ingat, bila mana mereka nak bertaubat, kita jangan pernah sekat. Bila mereka nak menyucikan diri, jangan pernah halang. Bila mereka nak menjadi orang yang diangkat sebagai hamba yang soleh, kita nak kena galakkan. Yang ni yang kita sebutkan dalam doa kita selepas daripada kita berwuduk. Waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sebab dia adalah hasil daripada proses muhasabah diri lepas kita berwuduk. Kan kita berwuduk, kita ambil air, kita basuh tangan, setiap jari kita cuci, mengingatkan kita balik berkenaan dengan tangan kita guna untuk apa.
Jari kita ni duk swipe tengok gambar apa. Tangan kita ni duk menulis WhatsApp apa. Kita punya tangan ni tadi adakah pernah menjatuhkan ataupun guna untuk menyakitkan saudara Islam kita, menyakitkan orang-orang tertentu? Adakah tangan kita ni pernah menandatangani satu benda yang tak sepatutnya kita tanda tangan? Adakah tangan kita ni ada pernah buat benda yang dilarang dalam Islam? Muhasabah. Maksud dia tu dia koreksi diri masa dia basuh, daripada hujung kuku sampailah pergelangan tangan, kemudian dimasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur. Bibir itu, lidah itu, adakah lidah ni pernah berkata benda tak elok? Adakah lidah ni pernah mengumpat? Lidah ni pernah namimah? Pernahkah lidah ini melakukan ribah? Pernahkah lidah ini melakukan fitnah? Pernahkah lidah ini bersangka dikeluarkan pada kalam, mengata pada orang dan sebagainya? Bukan takat dimasukkan air, tapi berkumur gigi itu, gusi itu. Dan bila mana kita fikir balik, bila masuk ke mulut, makanan yang kita masukkan adakah halal haramnya? Nilai muhasabah tu tadi berterusan sampai ke hidung. Hidung pun kita muhasabah juga, takut tersalah cium, tersalah kita hidu dan sebagainya. Dan sangka-sangka yang tak baik itu tadi mungkin juga terpalit pada hidung kita. Kemudian wajah yang kita angkat sebagai maruah kita. Kemudian tangan sampai ke siku, kekuatan yang kita ada digunakan ke arah mana? Adakah untuk jamaah Islam? Adakah untuk kekuatan Muslim? Ataupun untuk menjahanamkan Muslim? Kemudian dibawa pula sampai ke kepala. Akal yang kita ada dalam otak ni, adakah kita guna fikir untuk jatuhkan sesama Islam, ataupun kita guna fikir untuk membangkitkan ataupun mengangkat kedaulatan Islam? Ataupun kepala ni tadi kita duk fikir cari jalan tang mana maksiat yang seronok lagi aku nak buat, apa lagi yang aku boleh buat dalam maksiat? Fikir balik. Kemudian bukan takat letak ayat sikit saja, bahkan sunat dalam mazhab Syafi'i kita basuh seluruh kepala. Sunat. Kalau kita tak sempat, sebahagian pun dah mencukupi kadar dia. Kemudian telinga, untuk beritahu kita telinga ni ada dengar tak benda-benda yang tak elok dan sebagainya, benda yang lara, benda tak manfaat. Adakah kita ni dengar benda-benda fitnah, ribah, benda-benda yang disebutkan sebagai benda yang menjatuhkan maruah seseorang? Telinga ni kita cuci. Kemudian kaki, takut-takut kaki ni tadi pernah cenderung kita lorongkan ke tempat-tempat yang tidak betul. Selesai daripada semua tu, kita rangkumkan dalam satu cakupan doa yang disebutkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Sebab tu doa ni dia kena main dalam keadaan yang kita berserta dengan dia. Jangan kita tak berserta dengan dia. Bila kita berdoa, biar kita ada dalam tu. Bahkan Nabi dalam satu hadis menyebutkan, minta supaya bila mana kita berdoa ni, ataupun ketika mana salat, bahkan solat itu juga adalah satu doa. Solat juga dipanggil sebagai satu doa. Bila mana kita melakukan solat, kita berdoa, cuba datangkan tabaki. Bila datangkan tangisan. Tak boleh nak riak, buat-buat macam riak. Tapi jangan buat-buat teruk kan. Baru nak kat takbir dah riak dah. Kan berguling-guling sopan Neymar, dah jangan buat perangai dulu tu. Kita cuma maksud dia tu datangkan yang kita sebut sebagai khudu' wa tawadhu'. Tawadhu' rendah diri, khudu' sedih, pasrah. Maksudnya tu kita tahu kata kita ni akan kembali kepada Allah dengan bekalan pahala kita yang tak setara mana, mungkin juga kita akan mendapat balasan yang